Terbaik. Gitu main-main pantun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua pasien tingkatan 2 yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Semoga kamu berada dalam keadaan yang sihat, ceria, gembira, bersama-sama keluarga yang tercinta, ya. Tak kira walau di mana-mana sekalipun kamu berada. Okey guys, dan pada hari ini kita bertemu kembali, ya. Yang mana kamu akan bersama-sama dengan selama 1 jam, bermula dari pukul 3 petang hingga pukul 4 petang. Yang mana kita akan membincangkan tajuk yang baru pada hari ini. Dia bukan tajuk baru, tapi lebih kepada latihan pengukuhan lah. Risau kalau tajuk baru, alamak ada benda yang tak belajar ke? Bukan, ya. Lebih kepada latihan, dan pembelajaran kita pada petang ini santai-santai sahaja. Okey. Jadi saya harap kamu semua sudah bersedia seadanya. Dah makan ke belum? Yang ada dalam seminar ini, adakah kamu semua sudah makan tadi? Sudah, alhamdulillah. Tengah eat, silakanlah eat, ya. Sedah ke? Belum lagi Mimi, kejap lagi baru makan. Ada yang makan hati, ya Allah. Memang selama ni makan hati je. Syian, siapalah yang curi hati kamu tu, yang ambil hati tu sampai terpaksa nak kena makan hati tu. Semoga dipermudah urusan hari tu. Makan angin, eloklah Auna. Lagipun sekarang ni tengah cuti persekolahan, betul lah. Makanlah angin sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kembung perut pula. Risau pula tiba-tiba kembung perut, tak pasal-pasal sakit nanti. Okey. Untuk sesi perbincangan kita, seminar kita pada hari ini, kamu boleh muat turun latihan yang ada daripada apps. Dan seperti biasa, jika ada sebarang soalan ataupun kekeliruan berkaitan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, kamu boleh terus tanya, ya, dekat ruang chat ni. Okey. Dan untuk pembelajaran kita, dia lebih kepada santai, ya. Secakap sekali lagi, maksud dia bukannya kita belajar tajuk baru ke apa. Kita akan bincangkan sama-sama, kita akan tengok soalan sama-sama. Jadi seharap kamu semua sudah bersedia. Okey. Dan ada yang cakap, dari tadi cakap, jawapan semalam tak masukkan lagi ke? Kan saya cakap boleh tak berikan masa kejap, sebab saya tak habis edit lagi. Ya, tak habis conteng lagi. Sebab seminar ilmu Frisa bukan dengan kamu je. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Year 6, semua ada. Okey, nanti saya akan buatkan sama-sama. Lagi satu, cara yang paling mudah lah kalau cepat, pantas kan. Cepat, pantas, kalau saya macam tulis kat sini, kamu boleh conteng-conteng juga dekat kamu punya buku catatan tu. Nak lagi cepat, tangkap layar. Jangan tangkap hati, risau. Takut tertangkap hati orang lain pula, ya. Tangkap layar. Tapi nanti saya conteng-conteng lagi yang nota semalam tu. Bukan saya cakap kena bayar RM2 je. Benda seminar dah free dah. Jawapan kenalah bayar, ya. Kita nak masuk tandas pun kena bayar sekurang-kurangnya 5 kupang, 50 sen. Tiba tak adalah gurau-gurau. Kan tiba-tiba apa hal kena bayar? Tak adalah, ya. Nanti saya buatkan. Alright. Sebab saya tak nak kalau ada yang mengharapkan jawapan semata-mata. Sebab sebelum ni pernah ada, dia tak buat pun. Tapi bila dia tengok jawapan, lepas tu dia just baca macam tu je. Bila baca macam tu je tapi tak buat sebaik-baiknya, jadi nanti akan berikan kesan bila dalam peperiksaan macam tak biasa jawab soalan, kan. Okey. Jadi untuk sesi hari ini, seperti yang saya cakap semalam, kita akan lihat 2 benda. 2 topik. Yang pertama, karangan pendek. Okey, dan yang kedua kita nak tengok ulasan. Apa beza ulasan dan juga karangan pendek? Boleh ke tidak? Boleh, ya. Okey, kita akan tengok sama-sama bentuk soalan yang ada dalam karangan pendek ni. Bila kita sebut karangan ni kan, biasanya sebut tentang karangan je, karangan kena panjang, betul. Karangan kena guna ayat bombastik yang letup-letup. Meletup-letup, meletup-letup. Kononnya kalau macam orang baca apa?
mesti memberikan markah yang terbaik. Letup segitu kan. Okey. Untuk karangan pendek ni sebenarnya penggunaan ayat adalah dari segi ayat yang gramatis, ayat yang betul susunan dia, ya. Jadi kita nak tengok macam mana bentuk soalan karangan pendek ni. Dan seperti biasa karangan pendek ni, dah nama pun karangan pendek, markahnya tidaklah terlalu banyak, ya. Nah, dia ada berapa markah? 10 markah sahaja. Walaupun nampak macam banyak tak banyak, sikit tak sikit, tapi kadang-kadang 1 ataupun 2 markah dia sebenarnya menyumbang kepada kamu punya grade tu, betul tak? Pernah tak kamu dapat macam markah yang lagi satu je nak jadikan kamu A? Contohnya, contoh, okey, saya dapat 79, tak cantik markah tu. Banyak kali, ya Allah, banyak kali. Samalah kita. Lagi satu markah nak lulus pun pernah. Tapi tu subjek lain lah. Masa 3/5 kan. Lagi satu markah nak lulus admaths. Itu lain, ya. Okey. Yang ini adalah berkaitan dengan bahasa Melayu yang mana sebenarnya karangan ni, Najmi, dia banyak membantu kita tau. Sebenarnya karangan ni senang untuk kamu dapat. Contohnya kalau macam A 85, tiba-tiba 84 je dapat. Kamu boleh buat apa? Pergi kat cikgu. Ni ayat saya ni bolehlah macam ni. Ayat saya ni cantik ni cikgu. Itulah fungsi karangan kat situ. Untuk kamu bodek cikgu kamu. Jangan datang-datang terus bodek cikgu. Kenapa saya 84? Aina. Kalau macam tu, cikgu pun rasa geram je. Rasa rengsa je dah. Kenapa tiba-tiba tanya macam tu? Rasuah sikit cikgu. Jangan rasuah. Jangan. Dia yang cakap kat sini. Amboi, rasuah cikgu jangan. Cakaplah cikgu cantik hari ni, ya. Pakaian ni kenalah dengan cikgu. Tudung ni kenalah dengan cikgu. Tapi cikgu, saya nak tanya pasal karangan ni. Dia macam tu. Ya, adat dalam bahasa Melayu, ya, dia kena macam dia berlapik-lapik sikit. Puji sikit-sikit. Cikgu, lipstick ni macam, cikgu beli kat mana? Mesti mahal kan? Walaupun beli kat pasar malam, walaupun. Okey, puji sikit. Jadi cikgu, saya, okey, tapi kan cikgu ni, karangan ni, saya buat macam ni, cikgu, apa yang salah? Itu fungsi dia karangan. Okey, jadi jom kita tengok sama-sama. Cikgu ni, guys, cikgu ni memang suka kena puji. Kalau cikgu tak sporting, kamu tengok juga angin cikgu tu. Jangan muka dia macam muka ketat, masuk kelas kamu macam, cikgu cantiknya. Risau. Takut orang lain makan nasi, kamu makan tapak kasut cikgu tu. Jangan, ya. Okey, cikgu biasalah. Manusia punya lumrah, dia suka dipuji kan. Okey, jadi kita tengok sama-sama Hazika. Saya ada pengalaman. Pengalaman yang mana satu tu? Pengalaman sebagai student ataupun sebagai cikgu. Semua pengalaman ada. Okey. Untuk karangan pendek. Baiklah guys. Karangan pendek ni, dia punya persamaan dengan soalan ulasan. Yang ini dia kadang-kadang mengelirukan sikit. Mengelirukan macam mana? Ni ulasan ke karangan? Okey. Karangan dan ulasan dia dalam 2 kertas yang berbeza. Ulasan dalam kertas 1, karangan dalam kertas 2. Okey. Dia sama macam mana? Dia sama dari segi cara penulisan dia, yang mana kamu kena buat dalam bentuk perenggan. Lepas tu, karangan pendek ni, dia akan berikan maklumat ataupun bahan. Betul tak? Yang mana bahan ini, kita anggap dia sebagai bahan apa? Sebagai bahan rangsangan. Okey, yang mana dalam karangan pendek ni, kamu kena guna semua maklumat yang dia bagi berdasarkan bahan tu. Faham? Betul, sebagai rujukan. Benda dah ada, benda dah bagi, kita gunakan sahaja. Seperti mana kita pergunakan kawan kita. Tiba. Okey, gunakan, benda dah ada. Kalau tak gunakan, tak apa kesa. Untuk karangan pendek, wajib guna. Ya, okey. Dan tulis karangan pendek. Kenapa karangan pendek? Sebab bilangan perkataan dia terhad. Berapa patah perkataan? Antara 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Okey. Ziyad tanya, boleh tak buat isi sendiri? Jawapannya, ayat kamu kena ayat sendiri. Isi memang isi sendiri, tapi kena guna apa? Kena guna maklumat yang dia berikan. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Macam mana nak buat karangan pendek ni? Okey.
Yang pertama, dia ada berikan maklumat. Tajuk dia apa? Daripada cengkerang kepada hidangan. Pernah dengar cengkerang? Cengkerang ni biasanya ada dekat hidupan laut yang bercengkerang lah kan. Bercengkerang lah. Contohnya apa? Contohnya ayam risau. Yang tu kena masuk tadika balik, dek. Ayam dia tak ada cengkerang, dek. Lain tu. Ayam laut pun tak ada. Kerang. 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 Apa lagi? Kerang kupang. Ya Allah. Otak saya tak berfungsi ya. Dia slow sikit petang ni. Kerang, kupang, ketam, lala. Yes, good. Etok. Etok tu macam mana? Oyster. Benda yang ada kulit yang keras. Lobster. Udang. Umang-umang. Kura-kura. Penyu. Maai. Boleh makan ke? Ni yang boleh makan hidupan laut. Okey, gajah dia tak ada lagi. Kamu elok cek balik nanti. Nampak macam otak kita sama dah ni. Dia kurang berkembang sikit petang-petang ni. Okey. Kita tengok dekat sini. Gurau Baiklah. Dia ada berikan maklumat. Yang pertama, ni gambar laut. Nampak tak laut dekat situ? Nampak? Tak nampak. Ya Allah, sepun tak nampak. Tiba-tiba jadi gelap. Tapi dia ada bagi maklumat lah. Di tengah laut, di persisir pantai. Okay guys, dekat sini dia bagi perkataan ni, kamu kena guna perkataan ataupun maklumat ni dalam ayat kamu. Okay, dalam ayat kamu. Ni laut ni, gambar ni diambil waktu malam. Sebab tu tak nampak ya, tak nampak. Okay, tiba ada reflection pula. Okay, seterusnya. Ada gambar ni, pelbagai hasil laut. Nampak tak? Ada hasil-hasil laut, ya, ada ikan apa. Ini hasil laut. Tapi dia nak cakap makanan yang bercengkerang je. Okey, jadi kita kena guna ke maklumat ni? Yes, kena guna. Kena guna apa, Aidan? Kena guna pelbagai hasil laut diperolehi seperti apa? Ketam, udang, sotong. Okey, yang ini contoh hasil laut. Dia tak cerita pasal cengkerang lagi, faham? Tiba-tiba takut macam ni, kenapa sotong ni ada cengkerang ke? Tidak. Biasanya hidupan ataupun hawa yang bercengkerang ni, dia hidup dekat air kan, dekat laut. Itu yang nak disampaikan kan. Udah kan satu cerita pula nak fikir sotong ni cengkerang dia kat mana. Okey, seterusnya restoran berasaskan makanan laut. Okey, sekarang ni banyak kedai ataupun banyak restoran, kedai makan ya, yang mana kedai makan ini menjual ataupun menjual menu yang berasaskan makanan laut. Biasanya dia akan tulis kedai makanan laut, kedai seafood cincang, kedai seafood Kak Leha, tom yum seafood. Kalau kita panggil toye seafood, gitu Okey. Lepas tu ada juga pasaran hasil laut. Nampak? Dia letak gambar lori hasil laut dipasarkan ke 100 tempat. Kenapa? Sebab bukan semua tempat ada laut. Kan? Contoh dekat KL ada laut ke? Setakat ni tak ada lagi. Dia jauh sikit ya. KL tak ada laut. Jadi macam mana nak dapatkan makanan berasaskan laut? Penghantaran lah melalui lori, betul? Aisyah kata dekat Terengganu, ya biasanya seafood banyak di Terengganu. Lagi dekat mana? Dekat Tasik Kenyir. Jangan yang bukan-bukan ya. Pulau Pangkor, ya betul. Kelantan, Pulau Pinang, Pulau Pinang, Pulau Ketam. Pulau apa? Bagan Lalang. Yes, betul. Kedah, Hawaii. Jauh sangat tu, patah balik. Port Dickson, Selangor pun ada. Biasanya Selangor dekat belah-belah Kelang sana ya, Pulau Ketam. Okey. Jadi di situ para nelayan dapatkan hasil laut, lepas tu boleh dipasarkan ke 100 tempat. Lepas tu makanan laut ni daripada cengkerang ni dia buat apa? Dijadikan juadah istimewa. Dan seterusnya masyarakat ataupun pelanggan ataupun ahli keluarga dapat menikmati hidangan lazat. Jangan tanya kenapa gambar macam ni. Ini semua diambil semasa blackout ya. Dan nak blackout gambar diambil, dia jadilah macam tu ya. Okey. Jadi jelas dekat sini.
Siapa belakang se? Jangan ni yang bukan-bukan ya. Siang lagi ni, terang ni. Okey. Ada maklumat-maklumat dekat sini. Kamu kena gunakan semua maklumat. Faham? Semua info, semua perkataan. Tak kiralah kamu nak gunakan macam mana, terserah kepada kamu. Jadi, untuk buat karangan pendek, tengok dekat sini, muka surat yang kedua ke ketiga. Muka surat ketiga. Okey. Dia bagi maklumat, tak kiralah apa pun maklumat, kamu kena gunakan semuanya. Jangan tinggalkan, walaupun kamu dah biasa ditinggalkan. Tiba. Okey, jangan tinggalkan walau satu maklumat. Katakanlah daripada 10 markah ayat dah cantik, tersusun. Okey, tapi ada satu maklumat kamu tak gunakan, kamu boleh ditolak 1 markah. Faham ya? Faham. Yang tadi itu contoh je. Tak ada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang akan ditinggalkan ya. Okey. Seterusnya, ada yang bertanya tadi. Seperasan ada satu soalan. Sir, tak buat dalam bentuk perenggan boleh ke? Hai, nama pun karangan. Karangan kamu buat dalam satu perenggan untuk karangan pendek. Kenapa kita sebut sebagai satu perenggan ataupun kenapa kita panggil dia perenggan? Sebab baris yang pertama, ayat yang pertama kita kena jarakkan sedikit. Bukan jarakkan hubungan antara kita, tidak. Jarakkan permulaan menulis perkataan tu. Nanti kita buat sama-sama. Okey? Faham ya? Peribahasa boleh guna ke tidak? Lebih baik guna peribahasa. Sangat cantik. Kalau macam cikgu, macam saya cari apa dulu? Bukan cari jodoh, buat apa nak cari? Benda dah ada. Okey, cari apa? Tengok jawapan. Okey, baca seimbas lalu, lepas tu tengok dia ada peribahasa ke tidak. Lepas tu ayat dia betul ke tidak. Lepas tu isi dia betul ke tidak. Lepas tu barulah cari kesalahan. Faham? Simpulan bahasa pun okey. Ya Haziq, simpulan bahasa tu dia anak kepada peribahasa. Boleh letak. Okey, dalam peribahasa dia ada simpulan bahasa, ada pepatah, ada perumpamaan. Okey, jelas kat sini? Sekejap lagi kita buat sama-sama ya. Tak sabar-sabar ya. Okey. Jawapan dalam satu perenggan, wajib guna semua maklumat, jangan tinggalkan walau satu pun. Okey, dia boleh bagi maklumat dalam bentuk pecahan-pecahan perkataan tau. Okey, contohnya macam perkataan dia contohnya makanan laut dash, sedap dash, dipasarkan yang ada dash-dash tu kan. Okey. Kalau dia tak bagi gambar, tapi dia bagi perkataan-perkataan, sama juga perkataan itu kamu kena gunakan semuanya. Boleh ke olah menggunakan ayat sendiri? Boleh, asalkan wajib guna semua perkataan. Alright? Okey. Seterusnya kita tengok. Takkan kita nak guna isi sahaja macam tu. Kita kena buat apa? Masukkan huraian dan juga contoh. Contohnya macam mana? Okey, tadi kita nampak pelbagai hasil laut. Betul tak? Apa contoh hasil laut? Contohnya ialah udang, ketam, kupang. Berikan contoh yang bersesuaian dengan tajuk. Fahim tum? Faham semua? Pendek kan? Sependek je. Tak payah panjang-panjang. Hal ini demikian kerana dalam menghadapi era teknologi yang kian pesat membangun ini, makanan laut kian dilupakan. Lah tiba. Ayat dia panjang tu, dekat depan tu dah power dah. Tak perlu. Ayat tu yang bombastik tu boleh, lagi bagus. Tapi kamu simpan untuk karangan yang panjang, bahagian B. Faham? Simpan untuk ayat yang panjang. Okey. Seterusnya, gunakan penanda wacana. Nampak kat sini. Gunakan penanda wacana untuk menunjukkan kesinambungan ayat ataupun isim. Kesinambungan ni maksud dia apa dia? Kesinambungan ni dia merujuk kepada ada hubungan antara satu ayat dengan ayat yang seterusnya. Antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Dia ada korelasi. Betul tak ayat saya? Correlation. Korelasi. Dia ada connection. Ada hubung kait ya. Okey. Contoh penanda wacana di samping itu, justeru itu, pandainya Pelasia ni. Selain itu, tambahan pula, selanjutnya, suddenly,
In addition, itu bahasa Inggeris dek, jangan tersalah kelas ya. Ini bahasa Melayu. Tiba-tiba penutup, conclusion, the conclusion is tiba. Jangan campur adukkan walaupun ayat tu bagus ya. Okey. Seterusnya, ini tadi ada yang tanya. Sudah terangkan, betul tak? Boleh gunakan ungkapan menarik. Okey. Peribahasa ni ada yang keliru. Bila sebut peribahasa, adakah peribahasa yang panjang-panjang tu? Sebenarnya, simpulan bahasa juga dia termasuk sebagai peribahasa. Okey, simpulan bahasa. Okey, simpulan bahasa. Selain daripada simpulan bahasa, okey, kita ada apa? Kita ada pepatah, kita ada perumpamaan. Semua tu termasuk dalam peribahasa ni. Okey, nak gunakan slogan boleh tak, sir? Boleh. Slogan, kata-kata hikmah pun boleh juga. Okey, katamu hanya mimpi. Alright, kata-kata hikmah. Nampak? Setulis ni? Nampak? Asalkan dia bersesuaian dengan apa? Bersesuaian dengan bahan. Katakanlah, dok cerita pasal apa? Dok cerita pasal cengkerang ni. Okey, makanan laut. Tiba-tiba kamu letakkan, kita hendaklah bersatu padu bagai au dengan teping. Lah, kat mana? Kat mana kesinambungan dia dalam ayat? Macam tak kena kan? So kata letak peribahasa, tak apa, kita bubuh. Letak peribahasa yang berkaitan, ya. Tak ada kena-mengena, tak ada markah. Faham? Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Okay, let's go. Kita tengok. Kurang 50 tolak markah ke, sir? Kurang 50 tolak markah. Lepas cikgu dah kira kan, mana yang betul, mana yang salah, isi power tak power. Lepas bilangan perkataan kalau kurang daripada 50 akan ditolak. Dia punya range dia contohnya, perkataan kamu 40 hingga 49, tolak 1 markah. Macam tu. Cikgu, kata-kata hikmah tu apa? Kata-kata hikmah tu contohnya, contoh kata-kata hikmah, kata-kata hikmah ni kata-kata mutiara kata, okey, mutiara kata daripada tokoh, ataupun kata-kata hikmah ni contohnya bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pernah dengar? Bersekutu bertambah mutu. Ilmu pelita hati, ilmu pelita hati, ilmu pelita hati bukan ilmu pelita hidup ke? Membaca jambatan ilmu. Bahasa jiwa bangsa. Yes. Itu kata-kata hikmah. Faham? Okey. Alright. Boleh kita teruskan lagi? Kita buat sama-sama? Boleh. Okey. Kita teruskan dengan cara nak menulis karangan ini. Okey. Hati gajah sama di lapar. Sambung. Hati kuman sama dicecah. Okey. Sekarang kita buat karangan ni sama-sama. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok tajuk dia. Cengkerang kepada hidangan. Okey. Alright. Kita nak tengok dekat sini. Dia berikan tajuk. Adakah tajuk ini kita perlu gunakan? Yes, kita perlu gunakan juga dalam permulaan karangan kita. Yang mana permulaan ayat tu dia menerangkan tajuk. Okey. Macam mana kita nak buat daripada cengkerang kepada hidangan ni? Macam mana kita nak buat? Okey. Ada formula ke? Karangan pendek ni, kamu tak perlukan formula. Tapi kalau kamu nak formula, kamu boleh, contoh kalau nak formula, formula sebenarnya dia lebih kepada karangan panjang. Biasanya kita gunakan imbakub, imbas. Lepas tu formula yang digunakan, contohnya formula yang kita boleh gunakan untuk penanda wacana. Contohnya pasdak, ya. Itu boleh ya. Untuk karangan pendek ni buat ayat macam biasa sahaja. Okay, let's go. Kita buat sama-sama permulaan ayat dia. Okay, kita nak buat macam mana? Pada era globalisasi ya. Okay. Sekarang kita tengok maklumat yang dia bagi dekat sini cengkerang. Sepatutnya cangkerang kan? Lepas tu kalau dia bagi maklumat yang ada dekat sini, ejaan yang ada dekat sini, katakanlah dalam peperiksaan, cikgu tak cakap apa-apa tau. Kamu ikut bahan yang diberikan.
Faham tak? Okey, apa maklumat yang ada dalam bahan, apa ejaan yang ada dalam bahan ikut berdasarkan bahan yang diberikan. Okey. Kita tengok dekat sini. Alright. Biasanya permulaan ayat kita gunakan pada era globalisasi, betul tak? Pada era ini, dasawarsa ini, yes, baguslah. Baguslah Plasha, semuanya tahu. Okey. Marca pada ini pernah dengar? Pernah. Okey. Kita pun buatlah pada era globalisasi. Okey, pada era globalisasi yang kian pesat membangun, okey, yang kian pesat membangun, terdapat, okey, ataupun ini ayat biasa je, keluar biasa. Biasa je, biasa je. Ni dikira satu ke? Oh tidak. Ini dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7. Baru 7 ya. Okey. Pada era globalisasi yang kian pesat membangun, kita nak cerita pasal ni. Terdapat pelbagai jenis makanan, okey, yang berasal daripada cengkerang kepada hidangan. Faham okey. Kian ni kalau kita tak nak guna kian, apa dia? Dia semakin. Kian ni maksudnya semakin. Globalisasi yang semakin pesat. Okey? Alright. Terdapat terdapat pelbagai jenis makanan, okey, daripada okey, yang ini setaip je tahu supaya cepat daripada cengkerang, okey, cengkerang kepada hidangan. Noktah. Dah macam itu saja. Nampak ayat yang pertama. Perkataan dia, okey, perkataan yang pertama ni nampak tak? Dia ada jarak. Kalau tak ada jarak, kamu dikira tak ikut format penulisan perenggan. Bila tak ikut format penulisan perenggan tu, karangan kan kena ada perenggan kan, akan ditolak 1 markah ya. Jadi rugi dekat situ. Sebenarnya kena jarak. Senang sahaja kan nak dapat markah kan. Okey. Seterusnya, kita tengok poin yang pertama. Tadi ada yang cakap, cikgu, kena ikut turutan ke? Okey, kalau kat sini kamu perasan tak? Dia macam ada anak panah. Dari atas ke bawah, betul tak? Okey, daripada atas ke bawah, kita ikut urutan dia. Kiri ke kanan, atas ke bawah. Okey, kiri ke kanan, atas ke bawah. Okey. Sekarang kita nak cerita apa? Di tengah laut, di pesisir pantai. Okey. Hidupan maksudnya hidupan haiwan itulah, ya. Hidupan laut boleh diperolehi. Okey. Boleh diperolehi alright. Hidupan laut boleh diperolehi di tengah laut dan di pesisir pantai. Pesisir ni tahu tak apa dia? Pesisir ni dia merujuk pada tepi. Yes, kawasan tepi-tepi pantai tu. Contohnya kalau tepi pantai tu ada, kita boleh jumpa ketam dengan mudah, ya, belangkas, tahu belangkas. Dekat tepi-tepi pantai itu kan. Okey. Kita tengok dekat sini, hidupan laut boleh diperolehi di tengah laut. Okey, di tengah laut. Di tengah laut mahupun nampak? Mahupun di pesisir pantai. Kalau pesisir pantai ni kita guna ayat lain boleh ke? Boleh. Tapi dia membawa maksud yang sama kan? Jadi kita boleh gabungkan jadi satu. Dia terserah dekat kamu.
Okey. Kalau guna hidupan apa? Sekejap. Tengok ada soalan dekat sini. Okey. Ramai hari ni. 458. Wow. Okey. So, kalau terlebih patah perkataan macam mana? Kalau terlebih patah perkataan, kejap lagi kita kira sama-sama. Tapi kalau terlebih, perkataan yang lebih tu dia takkan dikira dalam pemakahan. Kalau guna hidupan ini, okey, kalau guna hidupan ini hidupan ini dia lebih sesuai, kita fokuskan kita nak cerita hidupan apa? Hidupan laut. Okey. Di tengah laut maupun di pesisir pantai. Okey. Noktah settle, kita gunakan maklumat yang pertama. Okey. Seterusnya dah settle, kita dah gunakan tajuk dia, kita dah gunakan ni point yang pertama, di tengah laut dan di pesisir pantai ya. Okey. Penanda wacana tak ada ke? Cuba sabar kejap. Sabar, banyak lagi ni. Sabar jom kita buat sama-sama. Tak siap lagi. Ya? Ada yang tanya, penanda wacana tak ada ke? Kenapa tak guna penanda wacana? Sabarlah. Ini pun buatkan sama-sama dengan kita kan? Ya? Buat sama-sama antara kita semua. Okey, pelbagai hasil laut. Sekarang kita nak gunakan perkataan ini. Kita nak gunakan maklumat ini. Okey. Antara kepelbagaian hasil laut. Okey. Ada yang tanya, boleh tak saya tambahkan imbuhan dekat perkataan ini? Saya nak tambah ke dan juga an. Dia jadi kepelbagaian. Jawapannya boleh. Faham? Boleh. Bagus. Tak ada masalah dan tak salah pun. Alright? Janji tak ubah maksud. Betul Amirah. Tak ubah maksud dia. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Pelbagai hasil laut. Kita boleh buat, baiklah. Okey, ayat yang seterusnya. Kita nak gunakan penanda wacana apa? Siapa boleh bagi tahu dekat saya? Okey. Antara, selain itu, di samping itu, kemudian. Sekarang kita tengok hasil laut ni ada banyak kan? Banyak contoh kan? Jadi kita gunakan antara. Antara kepelbagaian. Okey, tengok kat sini. Antara kepelbagaian hasil laut. Hasil laut ialah, okey, apa dia? Berikan contoh dia. Contohnya apa? Contohnya kita tengok, tak payah ceritakan semua. Kita ambil 2-3 contoh je dah cukup dah. Contohnya kerang, ketam, udang ya. Ialah kerang. Okey, apa lagi? Ketam. Lagi? Okey, udang. Udang dan sebagainya. Alright. Sekarang kita tengok dekat sini, dia kata hasil laut. Kita gunakan perkataan ini. Kita gunakan perkataan laut ini. Ya? Bukan adalah ke? Kerang ni kata nama. Kata nama kita guna ialah. Ingat tak cikgu pernah ajar sebelum ni? Ialah bertemu dengan kata nama. Okey? Alright. Kita teruskan lagi dan sebagainya. Okey. Kita masuk isi yang seterusnya, iaitu restoran berasaskan makanan laut. Okey. Seterusnya, okey, ataupun di samping itu boleh, tak ada masalah. Penggunaan penanda wacana tu dia tak perlu ikut susunan pun tak apa. Yang penting kena tahu yang pertama dan terakhir. Yang tengah-tengah tu tak ada masalah. Nak guna selain itu dulu ke? Nak guna seterusnya dulu ke? Betul tak? Nak gunakan apa nama tambahan pula dulu pun tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Okey, dipasarkan. Kita nak cerita dipasarkan ke suatu tempat. Kenapa?
Sebab kamu cuba tengok ni Cuba tengok dia punya arrow ni. Anak panah dia Okey, di tengah laut. Pak, dia pergi ke sini. Nampak tak dia sentuh ni. Nampak pelbagai hasil laut. Pak, dia turun bawah ni dipasarkan. Pak, dia turun dekat sini. Macam itu ya. Dia macam zigzag. Lepas tu juadah istimewa, lepas tu menikmati hidangan lazat. Nampak tak susunan dia? Baca grafik pun kena pandai juga. Bukan setakat pandai buat ayat sahaja ya. Kena faham dia punya susunan dia tu. Okey, seterusnya kita buat ayat seterusnya. Okey. Hasil laut ataupun hasil tangkapan laut dipasarkan ke serata tempat. Okey, hasil. Okey, seterusnya hasil tangkapan. Alright, hasil tangkapan laut akan dipasarkan boleh tak? Boleh. Akan dipasarkan ke serata tempat. Menggunakan menggunakan apa dia? Lori. Kita nak cerita pasal lori boleh. Menggunakan lori hasil laut. Tak nak cerita pasal lori tu pun tak apa sebab dia dalam gambar je kan. Okey. Ke serata tempat. Tambahlah sikit. Ke serata tempat di negara kita. Dah noktah macam itu. Okey, tambah sikit di negara kita. Kalau menggunakan perkhidmatan lori boleh, tak ada masalah. Menggunakan tambah. Okey. Menggunakan perkhidmatan lori hasil laut. Noktah. Nampak kat sini? Okey, seulang sekali lagi. Seterusnya hasil tangkapan laut akan dipasarkan ke serata tempat di negara kita. Menggunakan perkhidmatan lori hasil laut. Boleh tak kalau nak berikan contoh? Okey, berikan contoh apa? Negeri. Okey, contohnya macam mana? Akan dipasarkan ke serata tempat di negara kita seperti macam tu ke? Seperti apa? Seperti Kuala Lumpur, dan kawasan sekitarnya. Okey, mantap. Macam ni boleh. Okey, seperti Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya menggunakan perkhidmatan lori hasil laut. Dapat tak semua? Dapat senang je ayat dia. Kita gunakan sahaja bahan yang dah diberikan. Okey, dapat. Mantap. Alright. Di samping itu, ni restoran berasaskan makanan laut. Okey. Sekarang kita tengok. Di samping itu, restoran berasaskan makanan laut. Okey, makanan laut apa dia? Juga turut apa? Turut menerima tempahan apa guys? Tempahan tikar ke? Bukan. Tempahan apa? Siapa boleh berikan cadangan kat sini? Tempahan ramai. Tempahan masakan laut. Okey, tempahan turut menerima. Okey. Tempahan. Okey, good. Bagus, ada idea tu. Tempahan hidangan apa? Ataupun tempahan masakan laut. Berikan contoh ataupun huraian. Seperti apa? Seperti tom yum seafood, tom yum campur, tom yum sotong contohnya. Ya. Okey, kerang bakar. Ya. Ui, masak udang cili api. Ya Allah, sedapnya. Seperti kerang bakar. Okey, tempoyak. Ya Allah, apa kaitan dengan ni? Masakan laut. Tempoyak. Dalam banyak-banyak makanan kamu sebut tempoyak pula. Tempoyak dia sedap dengan ikan air tawar. Contohnya ikan patin. Tapi sedap juga kerang masak gulai tempoyak ya. Seperti kerang bakar.
Okey, ketam apa? Ketam, tom yam ketam. Ada ke? Tom yam pula. Tom yam boleh juga. Tom yam dan sebagainya. Tom yam tu memang nama masakan tu. Ketam telur masin, ya Allah sedapnya. Ketam masak lemak, ya. Okey. Sekarang kita dah guna sampai restoran berasaskan makanan laut. Ada lagi 2, betul tak? 2, nampak? Okey. Juadah istimewa menikmati hidangan lazat. Okey. Apa yang kita boleh buat? Selain itu, sekarang kita nak cakap jus teruk. Jus teruk itu, okey. Jus teruk itu, kalau tukang masak kita panggil apa? Tukang tu pakar pemakanan. Tukang masak. Kita boleh gabungkan tukang masak. Okey, macam mana eja chef? Siapa kata CHEF? Angkat tangan lah, tiba angkat tangan. Okey, ejaan chef yang sebenarnya macam mana? CEF sahaja. Okey, CEF. Sekarang kita tengok jus teruk itu chef ni chef, nampak? Chef, sebutan dia pun chef. Chef akan menyediakan juadah istimewa. Kalau CHEF, kalau yang tu ejaan bahasa Inggeris. Okey, alright. Kat mana tadi? Chef akan menyediakan. Bertukar warna. Okey, menyediakan juadah istimewa buat apa? Buat para peminat masakan laut. Tada. Masakan laut. Para peminat masakan laut. Para pelanggan pun boleh juga, para pelancong pun boleh juga. Okey, melalui hasil laut yang dihantar boleh. Juadah santapan istimewa, mak ai. Juadah santapan lagi sama. Kalau dah nak pakai juadah tak payah pakai santapan. Nak pakai santapan tak payah pakai juadah, ya. Okey, jus teruk tak nak letak itu, betul ke? Kita jadikan dia penanda wacana kan. Kita letak itu menunjukkan kesinambungan. Makanan laut disediakan oleh restoran. Lepas tu kesinambungan dia apa? Chef masak kan. Jus teruk itu, ya. Oleh itu, tambahan pula dia macam tu penggunaan dia. Okey. Lepas tu kita last sekali, menikmati hidangan lazat. Okey. Akhir sekali. Okey, kesimpulannya tak payah kesimpulannya pun tak apa. Akhir sekali, para apa? Para pelanggan. Okey, akhir sekali para pelanggan dapat menikmati hidangan yang lazat. Hidangan. Kalau kita campurkan 2 kesimpulan, 2 maklumat ke dalam satu ayat boleh. Macam sebuat tadi tu. Yang ayat pertama. Dapat menikmati hidangan yang lazat. Okey, cuba tengok berapa bilangan patah perkataan yang ada dekat sini. Pada era globalisasi yang kian pesat membangun, terdapat pelbagai jenis makanan daripada cengkerang kepada hidangan. Okey, hidupan laut boleh diperolehi di tengah laut maupun di pesisir pantai. Antara kepelbagaian hasil laut ialah kerang, ketam, udang dan sebagainya. Seterusnya, hasil tangkapan laut akan dipasarkan ke serata tempat. Okey, ke serata tempat di negara kita seperti Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya menggunakan perkhidmatan lori hasil laut. Okey, di samping itu, restoran berasaskan makanan laut juga turut menerima tempahan masakan laut seperti kerang bakar, tom yam dan sebagainya. Justru itu, chef akan menyediakan juadah istimewa buat para peminat masakan laut. Akhir sekali, para pelanggan dapat menikmati hidangan yang lazat. Ada berapa patah perkataan? Okey, ada yang 96, ada yang 86, 94, 93. Okey, so kalau lebih sikit tak apa ke?
Kamu jangan risau. Kalau lebih sedikit tak apa. Dia kalau yang lebih sangat tu untuk SPM nanti itu lain lah. Ya. Kalau lebih sikit tak apa, dia tak ada tolak markah banyak pun. Okey. Lebih sikit tak apa tapi jangan terlalu kurang sangat. Sebab kalau terlalu kurang daripada 50 patah perkataan, cikgu akan macam mana cikgu tak tahu nak berikan markah tang mana. Macam itulah kisah dia. Maksimum berapa? Okey, dia boleh adalah 80 hingga 90. Katakanlah kalau macam ni kita dah bilangan perkataan dia dah sedang-sedang kan. Bila dah sedang-sedang tak perlu tambah lagi, ayat lain tak perlu. Ya, jangan tambah lagi, faham? Okey, sampai 100 ke boleh ke? Okey. Dia terserah kepada kalau ikut soalan, dia sepatutnya tak boleh sampai 100. Tapi kalau cikgu kata okey, boleh diterima, maka boleh diterima sebenarnya. Faham? Tapi jangan buat yang berjela-jela yang sampai 5 hingga 6 perenggan tu. Itu karangan panjang, karangan bahagian B. Okey, faham ya? Okey, penanda wacana ni dikira berapa? Ada pendapat yang mengatakan penanda wacana ni dia kira ikut bilangan ni 1, 2, 3. Tapi ada juga pakar bahasa mengatakan untuk Form 1, Form 2, Form 3 penanda wacana dikira 1. Faham? Faham tak? Okey, soalan yang bagus. Okey, patah perkataan kena tulis ke? Lebih baik tulis, kalau tak tulis pun tak apa, tapi digalakkan tulis. Ya, kalau tak tulis tak tolak markah. Okey, faham? Alright. So kalau nak tulis dan sebagainya kena bagi apa? Kena bagi 2 contoh, lepas tu baru boleh dan sebagainya. Okey. Settle yang ini. Settle yang ini. Okey. Kesimpulan tak payah pun tak apa. Kesimpulan. Sebab kita just gunakan semua maklumat sahaja. Faham? Yang penting gunakan semua maklumat yang ada. Okey. Ada soalan lain? Bismillah. Oh, sedapnya ini. Kelapa laut Afrika. Tiba. Okey. Kita teruskan tengok ulasan boleh tak? Ini karangan pendek. Karangan pendek yang ada dalam kertas 2. Okey. Kita tengok ulasan. Ya Allah, kejapnya masa. Dah 47 minit 47 minit. Okey. So, agak-agak pernah ada kertas soalan. Nak tangkap layar. Okey, jap. Sementara saya baca soalan kamu, kamu boleh tangkap. Tangkap apa yang kamu nak tangkap ni. Okey. Sekejap alright. Saya bagi ngam-ngam kat sini. Okey, saya nak baca chat kamu ni. Okey, kita tengok dekat sini. Kecekak. Okey, betul Dahlia. Tak pernah salah. Saya handsome. Tahu wakil? Dah tahu dah. Cuba cakap benda yang saya tak tahu. So, kalau perkataan berganda dikira macam mana? Perkataan berganda tu kata ganda ke? Dikira 1. Peribahasa dikira 1. Okey, buat piece. Tiba. So, form tu ada rumusan ke? Untuk form tu dia sebenarnya ada ringkasan dengan ulasan sahaja. Kalau ulasan dia ulas apa yang diberikan kan? Betul. Jom kita tengok ulasan. Bagus banyak tanya ni. Nak tangkap Bukan tangkap layar. Agak-agak pernah ada kertas soalan dia kira tak? Sebab kalau kita tulis 102 tapi sebenarnya 103. Mari sini. Saya nak cerita untuk pengiraan patah perkataan saya share dengan kamu jangan beritahu orang lain. Okey. Sebenarnya untuk form 1, form 2, form 3 ni memang bilangan patah perkataan dia letak dalam soalan. Okey, yang kamu kena kira betul-betul ulasan dan juga ringkasan je. Karangan kamu buat lebih sikit pun tak apa, jangan risau. Faham? Ulasan dengan ringkasan je yang kamu kena kira betul-betul. Kalau karangan, ini dia nak sampai 90 je. Saya punya ada sampai 100 je. Patut ke saya tipu? Jangan risau. Lebih baik kamu jangan tulis. Jangan tulis perkataan langsung. Berapa bilangan perkataan tak payah tulis pun tak apa. Faham Okey, kalau salah eja tak apa. Sebab cikgu faham, cikgu tahu mungkin kamu keliru bilangan perkataan. Faham ya? Sepunya cara dulu tahu tak macam mana? Cara contoh ya. Sekira macam mana tahu? Sekira berapa ni
berapa ni? Apa nama perkataan satu baris? Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sedarabkan dengan berapa baris sebuah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 darab 8, yang ni tak kira sebab dia pendek. 88, setulis 88 kat situ. Dia macam plus minus. Faham tak? Itu cara saya. Okey, cara kita sama, ya betul. Kalau student saya pun saya ajar macam tu juga. Sebab bila dah buat karangan, alamak lupa nak kira bilangan patah perkataan. Udah kena kira balik. Kalau tak sempat, buat cara macam tu. Faham? Okey, jom kita teruskan. Okey. Form 2 ada rumusan ke? Tadi saya dah jawab rasanya. Dah jawab ke? Form 2 dia ada ringkasan dengan ulasan je sebenarnya. Rumusan pun ada, tapi tingkatan 3 nanti baru diberi penekanan. Faham? Rumusan. Okey. Kita tengok ulasan boleh tak? Apa beza ulasan dengan karangan? Okey, ulasan ni kita tengok dia akan berikan bahan tau. Okey, sebelum tu ulasan ni dia ada dekat mana? Sekejap, secabut ni, tulis. Okey, cikgu kata akhir tahun ada rumusan. Dan sekolah kamu ada rumusan. Dia macam tu, faham tak? Okey. Kalau cikgu kata tak ada, tak ada. Sebab dia memang ada. Rumusan memang ada, tapi diberi penekanan masa tingkatan 3. Okey. Dia tak sama tau, sebab akhir tahun ni, exam akhir tahun ni untuk soalan-soalan semua sekolah berbeza. Sekolah rendah pun sama. Sekolah rendah, soalan akan disediakan tau format yang baru. Kamu ada dengar tak? Yang ujian akhir sesi akademik tu, UASA tu. Okey. Sekolah punya soalan berbeza. Setiap sekolah akan dapat soalan yang berbeza. Dia tak boleh contoh kamu punya cousin sekolah lain. Weh, sama tak soalan? Tidak. Soalan dia berbeza. Risau. Soalan tu nanti dia buat macam mana? Macam contohnya cikgu yang uruskan bahagian pentaksiran, peperiksaan akan menerima satu ID tau. ID tu yang macam email. Masuk login dalam email tu, soalan ada dalam tu. Cikgu tinggal cetak je. Jadi kamu rapatkanlah kamu punya staff dengan cikgu kamu. Rapatkan hubungan. Puji-puji cikgu, soalan apa sebenarnya yang keluar? Cikgu tahu sebenarnya. Cikgu dah tahu awal soalan apa yang keluar. Cuma soalan berbezalah setiap sekolah ya. Untuk peperiksaan akhir tahun lepas buka sekolah nanti kan. Seriuslah. Tak tahu? Okey, jom kita tengok. Kalau cikgu kamu kata, baca ni, bacalah kamu. Jawab ni, jawablah kamu. Ya, kena pandai ambil hati cikgu. Tahun depan saya ajar form 3 ke? Entahlah Zika, ajar kot. Tengoklah kalau rajin. Tiba. Okey, ulasan ni dia ada dalam kertas 1. Yang ni kita tengok simbas selalu je. Okey, jap Okey, untuk ulasan ni dia ada dalam kertas 1. Ulasan ni adik-beradik dengan apa? Dia adik-beradik dengan adik-beradik dengan rumusan dan juga ringkasan. Okey, mantap, bagus. Okey, untuk ulasan, apa beza dia dengan karangan? Okey, ulasan dia akan berikan kamu bahan juga. Kalau kita tengok dekat sini, dia berikan apa? Poster, nampak? Ada poster. Lepas tu, berdasarkan poster, tulis sebuah ulasan. Maksudnya di sini ialah dia berikan bahan. Okey, kamu kena cerita balik bahan tu pasal apa. Faham tak? Contohlah, kita nampak. Contoh, saya ambil kotak tisu ni. Okey, cuba kamu ulas kotak tisu ni. Ni apa dia? Apa yang kamu nampak kotak tisu ni? Tisu, yes. Tisu warna apa? Warna putih. Lepas tu segi 4. Yes, kamu nampak. Itu ulasan. Faham tak? Sepegang. Betul. Risau kalau tak pegang tak nampak. Kotak warna hijau. Warna hijau dia kuning ni. Royal Gold jenama dia. Lepas tu apa ayat dia? Lebih tebal, teguh untuk sentuhan selembut sutera. Itu ulasan. Faham? Kamu nampak benda tu, kamu ceritakan balik. Kamu ulas menggunakan ayat ataupun susunan tata bahasa yang tersusun. Okey, sekarang kita tengok dekat sini.
Perlu tak kita ceritakan semua? Ada banyak. Okey. Untuk ulasan, dengar betul-betul ya. Yang sebenarnya ulasan ni kamu huraikan dia punya isi sahaja. Okey. Yang mana isi tu dia berbeza kalau dengan karangan tadi kita kita ceritakan dia punya maklumat, betul? Tapi untuk ulasan dia ada dua jenis isi. Isi apa? Ingat lagi tak? Isi tersurat. Okey, pernah dengar ya? Isi tersurat. Isi tersurat yang kedua apa dia? Yang kedua isi tersirat. Okey, mantap. Isi tersurat tu apa dia? Isi tersurat maksudnya isi yang sudah ada. Dah diberikan. Kamu nampak benda tu. Okey, contoh isi terpadam. Isi yang tersirat ni apa dia? Isi yang merujuk kepada idea sendiri. Okey, contoh. Sekarang ni yang tersurat tu kamu boleh nampak kan kotak tisu kan? Okey, apa tersirat dia? Tisu ni kita guna untuk apa? Untuk masak ke? Kita guna untuk bancuh air ke? Tak, kita buat apa? Ambil kita lap ingus. Betul. Okey, untuk lap peluh contohnya. Lap peluh tu dia akan jadi isi apa? Isi tersirat. Faham tak? Idea kamu sendiri. Apa yang kamu nampak daripada benda ni? Lagi satu, apa kegunaan tisu? Boleh buat apa? Boleh tulis nota kat sini. Lepas tu bagi kat crush. Crush pun buang. Sedih ya. Faham? Tiba. Okey, nampak tak beza tersurat dan tersirat? Untuk lipat, ya betul. Tisu ni diperbuat daripada apa? Daripada besi ke? Apa idea kamu? Daripada kertas. Dia macam tu. Faham tak konsep dia? Okey. Jadi, kita tengok kat sini. Dia berikan banyak isi ni. Banyak ni. Apa yang saya kena buat? Okey. Untuk isi tersurat, kamu jangan takut. Sekurang-kurangnya, okey, tak perlu buat semua pun. Dia sekurang-kurangnya kita guna warna lain lah. Ni apa jadi? Okey, untuk isi tersurat sekurang-kurangnya 3 isi. Paling sikit 3 isi. Okey? Paling sikit. Okey, kalau isi tersirat pun sama, paling sikit 3 isi. Jadi jumlahnya berapa? 6 isi kesemuanya. Kalau saya buat kurang daripada 3, saya buat 2 isi je, kuranglah markah kamu. Faham? Okey, 1 isi, 1 markah. Ya. Okey, yang bahasa Inggeris ni perlu translate ke? Alright. Contoh, shoot and score goals. Betul. Shoot ni apa? Tembak tembak, lepas tu score ni dapat markah kan? Kalau maklumat yang dia bagi tu dalam bahasa Inggeris, tak perlu translate. Tak perlu tukar kepada bahasa Melayu. Gunakan maklumat yang dia bagi je. Faham? Oh, okey, mantap, terbaik. Ada soalan lain tak nak tanya? Boleh pilih yang mana-mana ke saya? Yang mana-mana sahaja untuk ulasan. Ulasan berapa perenggan? Afan tanya. Okey, ulasan ni ada 3 perenggan. Okey, ulasan ada 3 perenggan. Boleh buat dalam 3 perenggan, digalakkan. Okey, 3 perenggan iaitu apa dia? 1 pendahuluan. Okey, pendahuluan tu kamu cerita pasal apa? Cerita pasal dia punya tajuk dia, bahan tu Okey, tajuk ataupun tema, ya, tema bahan tu. Faham? Okey, yang kedua, perenggan isi. Okey, ada berapa isi tadi? Ada 6 isi. Yang ketiga, penutup. Penutup ni apa dia? Penutup ni kesimpulan dia. Okey, nak buat dalam 1 perenggan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. 3 perenggan diterima, 1 perenggan pun diterima. Faham? Tapi kenapa 3 perenggan? Sebab dia ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Setiap perenggan kena jarak? Yes, jarakkan. Kalau perenggan pertama, pendahuluan tak jarak pun tak apa. Boleh rapat kat tepi. Tapi perenggan kedua dan ketiga wajib jarak. Kalau 1 perenggan macam mana,
semua ni gabung dalam satu perenggan. Ya, semua ni pendahuluan, isi, penutup. Dia seolah-olah bentuk dia sama macam karangan pendek tadi. Okey, selamat. Tapi nak selamat yang 3 perenggan ni lah. Okey, soalan lain. Ulasan ada formula ke? Ulasan ni, dia punya formula dia lebih kepada ni je. PASDAQ. PASSDAQ. Dekat sini saya letak 2 S ya. Kenapa 2 S? Okey, kita tengok yang pertama P pendahuluan. Okey. Lepas tu A merujuk kepada antara. Antaranya. Lepas tu S selain itu. S yang kedua seterusnya. Sebab tu saya letak 2 S. Boleh jimat ya. D di samping. Okey, di samping itu. A apa dia? A akhir sekali. Okey, dan K penutup kesimpulannya. Okey, siap. Ini formula menulis ulasan. Okey, dapat semua? Ada soalan lain tak nak tanya? Tak ada. Okey, nampaknya kelas kita telah tiba ke penghujungnya ya. Kiranya ambil 3 isi, huraikan ke se? Ya, betul. 1 isi 1 huraian, 1 isi 1 huraian, 1 isi 1 huraian ataupun contoh. Tak ada nak ala-ala je. Seronok kan? Nak 2 jam? Tak ada. Ada kelas lain kejap lagi. Jadi setakat ini saja pertemuan kita. Semoga kita bertemu kembali dalam sesi yang seterusnya. Betul? Okay, bye-bye semua. Take care. Banyakkan buat latihan dan sentiasa mendoakan kejayaan kamu semua. Tata Didi tutup. Semoga ceria selalu. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye guys.